Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib al-Sanusi al-Hasani al-Tilmisani. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita memulakan sesi daurah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Matan Umul Barahid atau juga dikenal dengan Matan Sanusiyah, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menghasilkan kefahaman akidah yang teguh bagi kita yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan iman yang betul, akidah yang teguh, itulah menjadi kunci kelayakan seseorang hamba untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. Moga-moga kita semua terpilih dalam golongan tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yang menguruskan mengendalikan projek pembangunan di Madrasah An-Nur ini, yang kita kenal dengan Pak Cik Bidin kita, dan seluruhlah termasuk anaknya dan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan yang menguruskan, dan tak dilupakan kepada ahli jawatan kuasa Pondok An-Nur yang dibawa datang daripada Berwas, yang telah diamanahkan oleh Tuan Guru Siddiq Noor untuk menjalan dan menguruskan program daurah kita di sini. Dan yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada daurah kita, sama ada hadir dalam majlis ataupun hadir melalui alam maya. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya menggantikan sementara kehadiran Tuan Guru Siddiq Noor. Jadi saya diminta oleh Tok Guru untuk mengisi slot yang pertama ni. Kemudian duha satgi kita. Cuma nak adjust sebab saya nak kena keluar awal. Jadi kita insya-Allah kita habis dalam pukul 7 lebih
untuk sesi subuh. Lepas tu sesi duha yang pertama kita mula pukul 8, habis pukul 9. Lepas tu kita rehat sekejap, pukul 9 suku kita masuk sehingga pukul 10. Pukul 10 tu saya nak keluar dah, sebab saya di tazkirah pula di Masjid Lama Taiping. Jadi nak kejar situ, lepas tu nak berlari pula ke Selangor. Baik. Kemudian lepas Zuhur insya-Allah akan disambung oleh Ustaz Zainuddin kita, dan mungkin asar Tok Guru akan masuk tengah hari insya-Allah. Jadi kalau Tok Guru sempat asar, Tok Guru. Tapi dia bagi tahu saya maghrib insya-Allah memang dia. Jadi mana-mana yang mengharapkan Tok Guru tu, minta maaf lah yang datang Tok Garu pagi ni. Tak apalah. Jadi suasana pagi ni sebenarnya menginggau kenangan silam. Macam ni lah lebih kurang lah, taklah sebiji, tapi macam ni lah lebih kurang suasana masa mula-mula Pondok An-Nur dibuka dulu. Masa tu pelajar tak ramai, ada 10 orang sahaja lelaki, seorang perempuan. Hari ni pun rasa seorang ni perempuan. Macam tu suasana dia. Tapi yang ni ramailah lelaki. Tu. Dengan keadaan waktu tu masjid serba kekurangan, pondok pun serba kekurangan, tidur pun orang cakap apa, ala kadar je. Seperti mana macam hari ni. Dan pembukaan kitab hari tu adalah kitab Matan Ummul Barahin. Tu guru sendiri yang baca kitab tu masa tu. Jadi insya-Allah moga-moga seperti mana dulu pondok Tok Guru permulaannya boleh melahirkan pelapis-pelapis ulama, harap-harap ni permulaan di sini pun kita dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang insya-Allah. Amin. Baik. Jadi cara pembacaan kita, saya ikut akan cara pembacaan Tok Guru lah. Pembacaan kita akan baca standard pondok lah. Standard pondok ni maknanya harfin bi harfin. Maknanya dari huruf ke huruf, daripada kulit depan sampai ke kulit belakang, kita akan baca setiap satu. Baik, jadi hari ini kita mulakan, pagi ni kita mulakan dengan kulit di hadapan sekali. Jadi pagi ni lebih kepada muqaddimah sahaja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Al-Imam As-Sanusi, inilah akidah bagi Sanusiyah Matan Ummul Barahin. Ini maksudnya akan kitab ini. Akidah. Apa itu akidah? Kita nak kena faham dulu. Akidah, al-aqidatu fil lughah. Akidah pada makna lughahnya diambil daripada masdarnya i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan. Itu asal dia. Dan minal aqdi. Cuma sebelum saya pergi jauh, pengajian kita ni kena faham. Pengajian ini adalah pengajian daurah. Saya mengaji dengan Tok Guru kitab ni nipis ya. Tak silap saya 2 tahun lebih baru khatam. Khatam 3 kali. Tok Guru ulang, khatam ulang, khatam ulang 3 kali. Tak silap saya 2 tahun lebih nak masuk 3. Jadi tapi kita di sini 4 hari je. Jadi maknanya pengajian ni dipanggil pengajian kilat. Makna bacaan ni laju. Dia laju gitu je lah. Sebenarnya asalnya nama daurah ni, daurah bila disebut daurah ni sebenarnya adalah ulang kaji. Selalunya yang menghadiri daurah ni asatizah, ustaz-ustaz belaka semua. Sebab macam itulah sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia dah ngaji dah. Cuma daurah ni makna pengulangan untuk cek balik takut ada benda terlepas ke, ingat balik masa dia ngaji dulu. Tu sebab tu pengajian tu laju je. Sebab orang yang dengar tu orang yang dah biasa melalui ilmu tu. Tapi tak apalah, sini mungkin ada yang dah memang ustaz dah, memang ada asatizah dah. Tapi mungkin juga yang baru. Tapi tak ada masalah. Cuma kalau ada apa-apa masalah, soalan boleh tanya.
Baik, sekali lagi. Jadi akidah itu masdarnya i'tiqadan ya'taqidu, i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan. Yang ambilnya daripada perkataan al-aqdu. Al-aqdu. Itu. Al-aqdu itu apa dia? Kata ulama, wa huwa rabtu wasyaddu biquwatin. Wa huwa rabtu, iaitulah ikat. Aqad, al-aqdu artinya ikatan, ikat. Wasyaddu, dan mengetatkan, biquwatin, dengan kuat, diikat dengan kuat. Itu. Dan maknanya bila sebut ikat, makna ada sesuatu dan sesuatu yang diikat bersama. Dia tak boleh satu belah pihak aja, tapi kita kata ikat, tak boleh. Diikat mestilah ada satu pihak dan satu pihak kemudian diikat bersama. Tujuan ikat untuk menyatukan. Takkan ikat saja. Macam kita nak ikat sesuatu lah. Nak ikat, contoh ikat lembu dengan tiang. Jadi adanya lembu, adanya tiang, kemudian diikat. Tujuan ikat untuk menyatukan antara lembu dengan tiang tadi, supaya lembu tu tak lari. Jadi begitu juga. Kita Arab sebut aqad, tapi kita Melayu sebut akad. Samalah sebenarnya aqad. Aqad itulah maknanya ikatan. Jadi akad, banyak akad nikah. Ikatan pernikahan. Jadi asalnya lelaki ni sebelum dia menikah, dia tak ada apa-apa keperluan pun atas perempuan tu. Perempuan tu pun sebaliknya, akasnya begitu juga. Dia tak ada apa-apa keperluan dan kepentingan atas lelaki tersebut. Tapi bila berlaku akad, maknanya berlaku akad nikah tersebut, sudah ada ikatan, maka menyatukan lelaki ini dengan perempuan ni sudah bertukarlah dia punya status. Lelaki ni sudah diangkat bergelar sebagai suami, isteri perempuan ni bergelar sebagai isteri. Kemudian berlaku pula hak dan tanggungjawab. Suami ada tanggungjawab terhadap isteri, dan isteri juga ada tanggungjawab terhadap suami. Sekiranya suami tak melaksanakan tanggungjawabnya, dia dikira derhaka bukan pada isteri, tapi derhaka kepada Allah. Kalau isteri pula tak melaksanakan hak dan tanggungjawabnya pada suami, maka dia dikira derhaka pada suami. Itu makna akad. Juga ada berlaku akad yang dinamakan akad jual beli, supaya mengesahkan sahnya jual beli tersebut, berpindah barang dan berpindah hasil jualan. Itu nama akad jual beli. Yang kita nak bahas di sini, akad kita dengan Allah Ta'ala. Kita pihak sebagai makhlukun, Allah sebagai khalikun. Berlaku satu ikatan untuk menyatukan ikatan antara hamba dan Tuhannya. Ikatan itulah dipanggil akidah. Inilah dia akad ni. Inilah akad dia, ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Macam saya buat contoh tadilah, lembu itu diikat pada tiang supaya lembu tadi tidak lari. Begitu juga ikatan kita pada Tuhan, supaya iman kita tidak lari. Iman tu kepercayaan. Kepercayaan ni boleh berubah. Kadang-kadang percaya, kadang tak percaya. Untuk ikat percaya tu supaya tak lari, supaya kita kekal dalam iman, kekal dalam kepercayaan tu, dia memerlukan ikatan. Ikatan itu juga dipanggil simpulan. Sebab tu dipanggil simpulan iman. Bahasa Melayu dia, bahasa Arab dia akidah. Inilah dia. Inilah yang dinamakan sebagai akidah. Baik. Dari sudut bahasa makna akidah tadi, akad tadi. Adapun makna al-aqidatu fil istilah. Makna akidah dari sudut istilah itu al-imanu al-jazimu. Iman, yakni kepercayaan, al-jazimu. Jazam. Dia semua sekali ada 5. Peringkat kepercayaan itu ada 5 tahap. Yang pertama dinamakan ia jazam. Yang kedua dinamakan ia zon. Yang ketiga dinamakan ia syak. Yang keempat dinamakan ia waham. Yang kelima dinamakan ia jahil. Okey.
Saya ulang, yang pertama jazam, yang kedua zon, yang ketiga syak, yang keempat waham, yang kelima jahil. Yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pertama sahaja, iaitu jazam. Adapun empat yang baki finnar, dalam neraka, tak diterima, kafir sisi Allah. Okey, apa tu lima-lima ni? Kita terang satu-satu. Jazam artinya 100% yakin kepada Allah. Keimanan dia 100%, tak boleh kurang walau sedikit. 100% ngam-ngam. 99.999% tidak jazam, kafir. Saya ingat lagi masa ngaji dengan Tok Guru cakap begini. Tok Guru kata, kalau contoh kita buat ujian akidah, macam sekolah lah kat exam tu, dia bagi ujian akidah. Kalau kita dapat markah 85% ataupun 98%, katalah contoh kita dapat markah 98%. 98 tu A+ dah tu. Maknanya budak pandai ni. Dia kata Tok Guru 98 itu kafir. Sebab tak sah akidah dia. Yang sah akidah mesti 100% dalam masalah akidah. Akidah tak boleh kurang walau sikit. Itu dipanggil, namanya, istilahnya jazam. Okey. Kemudian yang kedua namanya zon. Zonun, zon. Zon ni maknanya sangkaan kuat. Kepercayaan dia tu kuat, tapi ada sikit dia tak percaya. 9/10. Ataupun macam tadi lah, 99.9999999% yakin dengan Allah. Dan bahagian tak yakin 0.00001%. Sikit sangat dia tak yakin tu, sikit sangat tu pun kafir. Tak sah. Tak sah akidah dia mesti ngam-ngam. Jadi zon pun tak diterima dalam masalah akidah. Zon hanya dipakai dalam masalah ilmu fiqh, ilmu ibadat, itu boleh pakai zon. Itu nanti cerita lain lah dalam bab ilmu fiqh. Ni kita bicara ni ilmu tauhid. Zon tak boleh. Mesti jazam. Zon, makna zon sangkaan kuat, ada sikit saja tak percaya. Banyaknya percaya tapi sikit tak percaya. Itu maknanya zon. Yang ketiga namanya syak. Syak ni maknanya sama-sama separuh. 50% yakin, 50% lagi tak yakin. Sama-sama berat. Separuh yakin, separuh lagi tak yakin. Itu maknanya, itu namanya syak. Allah kata dalam Quran, afillahi syakkun, adakah kamu syak dengan aku? Kamu ragu-ragu dengan Allah Ta'ala? Ni yang orang yang ambil agama ni separuh, tinggal separuh. Yang mana dia berkenan dia pakai, yang mana dia tak berkenan dia tak pakai. Golongan seperti ini kafir di sisi Allah. Itu tak boleh. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu kafah, semua sekali. Tak kira minat tak minat, suka tak suka, namanya agama, semua kita kena terima. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya waham. Waw, ha, mim. Syak tadi shin kaf. Waham, waw, ha, mim. Waham. Makna waham dia terbalik dengan zon. Terbalikkan saja dengan zon. Tadi kalau zon berat yakin, sikit tak yakin. Waham terbalik. Berat tak yakin, sikit aja yakin. Ni lagi tak boleh pakai. Dia kata aku tak yakin sembahyang. Puasa aku tak yakin. Dah apa yakin? Poligami aku yakin. Kata. Yang tu je dia yakin. Lain ni semua dia tolak. Ini namanya waham. Tak terpakai. Ini awal-awal lagi lah, memang kafir dah. Dia ambil satu bahagian. 1% je dia ambil bahagian agama. Lain semua dia tolak, tak pakai. Itu namanya waham. Yang terakhir, yang kelima, jahlun atau jahil. Kita sebut jahil lah. Jahil ni pula pecah pada dua. Jahil ni yang kelima. Lepas tu pecah dua pula bawah dia. Satu dinamakan dia jahil basit. Satu namanya jahil basit. Satu lagi namanya jahil murakkab. Satu jahil basit, satu jahil murakkab. Apa tu jahil basit? Apa tu jahil murakkab? Jahil basit iaitu jahil yang tak tahu apa-apa langsung, kosong. Apa pun dia tak tahu. Sembahyang tahu? Sembahyang tahu. Dah puasa? Puasa pun tak tahu.
Dah apa yang kamu tahu? Entah apa aku tak tahu dia kata. Tu maknanya jahil basit orang. Jahil basit ni dalam kitab-kitab yang lain disebut seperti contohnya golongan etis. Tahu golongan etis? Golongan yang tak percaya Tuhan. Dia kosong, dia tak ada ilmu langsung tentang ketuhanan. Golongan ideologi komunis. Tak ada. Dia kata dunia ni jadi dengan sendirinya. Alam semula jadi. Tu panggil semula jadi tu. Jadi semula. Dia fikir semua ni jadi sendiri aja. Tak ada siapa yang urus. Tuhan tak ada, dia kata. Ni namanya jahil basit. Bodoh kosong. Tak ada benda apa, tak tahu. Tu yang pertama. Yang kedua, jahil murakkab. Jahil murakkab ni, murakkab itu maksudnya bersusun-susun. Murakkabun. Jadi jahilnya tu bersusun-susun. Bodohnya bersusun-susun. Juga murakkab ni makna bertingkat-tingkat. Jadi kalau terjemah bahasa Melayu, jahil murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Bodoh dia berlapis-lapis bodoh. Bodoh. Ada kan? Jadi kita nak marah orang, cakap bodoh tingkat-tingkat, dia marah. Dia kata, ni jahil murakkab. Dia kata, tak apa. Tak apa, dia tak tahu makna. Terjemah tu, bodoh tingkat-tingkat. Sakit hati dia. Jahil murakkab. Atau juga istilah dia, bodoh sombong. Maksud dia macam mana jahil murakkab ni? Contohlah, kita kata ni mic ni. Dia kata ni bukan mic. Betul? Ni speaker. Dia kata speaker tu bodoh. Dia kata, ini mic tu baru speaker. Tak, ini speaker tu mic. Pening kepala. Dan kita pun panggil 10 orang. Ni aku buktikan 10 orang. 10 kata ni mic tu speaker. Tak, dia stand dengan dia juga. Tak, aku kata ni speaker tu mic. Sakit hati tu. Kan? Kita pun bawa kitab apa tu, ada kitab mic tu. Kita tunjuk, ni mic sama, ni mic dalam kitab sebut ni mic tu speaker. Tak, kitab tak betul. Ini speaker tu mic. Dia kata kitab tak betul. Tu panggil jahil murakkab nama dia. Siapa dia jahil murakkab? Ulama kata Yahudi wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, contoh orang Nasrani, Kristian. Kita kata Tuhan Allah, bukan Jesus. Jesus tu pun manusia. Manakan pula Tuhan ni berupa manusia. Manusia tu lemah. Dah, Jesus Tuhan tak? Dia nak betul dia tak? Padahal kita dah tunjuk bukti dah, dalil-dalil yang kuat. Kan? Kita tunjukkan nak bukti-bukti yang kukuh, tak boleh terima tak? Dia nak dia juga. Tu namanya jahil murakkab. Sebab itulah kita panggil tadi bodoh sombong. Dah lah bodoh sombong tadi. Kalau bodoh saja tapi tak sombong, boleh tahan. Orang boleh betulkan dia. Salah dia pun betulkan balik, tak apa. Ini dah lah bodoh, kita tegur salah, dia sombong pula. Dia tetap dengan kesombongan, kebodohan itu. Sebab tu sombong ni bahaya. Ingat sombong ni lah iblis dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Orang sombong hati dia keras. Tak boleh dengar nasihat, orang nak bagi pandangan tak boleh, semua tak boleh. Nak keras dia je. Ni sombong. Sombong ni kata ulama, sombong itu selendang Tuhan. Maksud selendang Tuhan, hanya Allah sahaja yang berlayak untuk bersifat dengan sifat sombong. Sombong dalam bahasa Arab al-mutakabbiru, kan ada dalam Asmaul Husna. Allah yang bermegah, maha megah. Megah ni maknanya dengan bangga, sombong dengan apa yang dia ada. Memang Allah layak bersifat dengan sifat sombong. Contoh, Allah sombong dengan ilmu dia. Nak makna sombong, tak ada siapa boleh lawan dia. Allah sombong dengan ilmu dia. Siapa boleh lawan ilmu Allah? Tak ada siapa boleh lawan ilmu Allah. Ditanya pada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bila berlakunya kiamat? Nabi Muhammad tu pun tak tahu. Nabi kata, aku tak tahu. Yang aku diberitahu, kiamat itu berlaku harinya Jumaat. Tapi bila tahunnya, aku tidak tahu. Sebab hanya Allah sahaja yang tahu ilmu Allah. Allah saja tahu. Mana? Allah sombong dengan kekuasaan dia. Memang layak bagi Allah. Sebab siapa yang lebih berkuasa daripada Allah? Cabarlah Tuhan. Kan? Boleh cabar? Tak boleh cabar. Taiko macam mana pun, otai macam mana, hebat rasa macam mana pun, Allah lagi kuasa. Ada? Itu. Itu yang kes dulu Tuk Guru Niat Aziz. Kan? Orang kata kalau mu dah rasa gedebe, Tuhan lagi gedebe. Maknanya kalau mu rasa mu tu kuat dah, boleh gangster sangat, Allah tu lagi gangster. Bukan maksud gangster tu Allah tu jahat. Maknanya kalau mu rasa taiko sangat, mu rasa kuat sangat, Allah lagi kuat.
Mu boleh buat apa sangat sakat tumbuk orang, Allah boleh pecahkan terus muka. Kan? Allah boleh terpelantingkan badanmu, berpisah antara badan kanan dengan badan kiri. Allah boleh buat. Tak payah kata pisah, Allah boleh hilang lenyap terus, tak jumpa terus orang. Jasad pun tak jumpa, Allah boleh buat. MH370 hilang, Allah punya kuasa. Allah nak bagi hilang, hilang terus. Kita saintis pening, mana pergi, dah kuasa Allah. Allah nak kata ada, Allah nak kata tak ada. Itu Allah. Tu kalau orang mengaji akidah dia faham. Tu. Jadi makna kata 1, 2, 3, 4 dan 5 tadi ni tak kiralah namanya jazam ke, tak kiralah namanya zon ke, syak ke, waham ke, jahil yang dua-dua tu, jahil basit atau jahil murakkab, semuanya ini kullu finnar, semuanya berada di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu tujuan kita mengaji akidah ni supaya kita tak masuk dalam golongan zon, syak, waham, apatah lagi jahil. Sebab tu menjadi kewajipan setiap daripada kita kena keluar daripada lembah kejahilan. Tak boleh duduk dalam kejahilan. Dia ngaku, ya aku jahil. Memang tak apa mengaku jahil, tapi tak boleh biar diri tu jahil. Sebab kalau duduk dalam jahil, duduk tingkat 5 ni. Bila tingkat 5, kalau tingkat syak boleh tahan kira. Ni 5 paling bawah. Paling bawah duduk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Sebab tu kita kena mengaji sampai tahap, sampai jazam, sampai pegang tu kemah. Apa pun orang kata tak lek. Tuhan ni dua lah. Tuhan ni ada tangan lah. Tuhan duduk di langit lah. Ini dak Wahabi datang cakap sikit habis kita kona pusing kepala. Dia bawa dari ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Ni ayat Quran kata Ar-Rahman duduk di atas arasy. Oh ya, dia pergi percaya. Sebab dia tak jazam tu. Kalau jazam dia tahu. Takkanlah, mana pula nak arasy tu bertempat, manakan Tuhan itu bertempat. Apa sebab mana mu tahu Tuhan tak bertempat? Ni dia faham. Nanti kita akan mengaji dalam. Okey, baik. Jadi inilah namanya akidah. Jadi kita nak bagi faham, itulah kepentingan kenapa kita kena mengaji ilmu akidah. Kalaulah orang tahu betapa pentingnya ilmu akidah ni, nak masuk ke Pangkor ni orang buat pengajian akidah, kalau dia tahu betapa penting ilmu akidah, tak ada feri pun dia berenang. Saya nak maksudkan, maknanya kalau dia tahulah betapa pentingnya, dia akan sungguh-sungguh. Akan sungguh-sungguh. Tapi orang tak tahu, ni akhirnya berapa orang je lah yang boleh semangat pergi, sungguh-sungguh nak pergi, kan? Tak apa prasarana ataupun fasiliti kita belum lengkap, tapi ini ujian buat kita. Allah nak uji kesungguhan kita, sanggup tak sanggup, kan? Kami dulu di Pondok Anur masa mula buka lebih parah daripada ni lagi. Lebih parah lagi. Kipas berbengkok ni, kipas elok. Keadaan bilik air ada juga tak? 3-4 pun kalau ni pun. Dulu bilik air 1. Duduk cangkung beruh gigi tak kat mulut, macam cerita Piramli tu. Tunggu seorang masuk, seorang keluar. Tanya epoi ada dulu. Seorang masuk, seorang keluar. Seorang masuk, seorang keluar. Gili-gili nak mandi. Mandi lama sikit kena ketuk, cepat sikit, apa lama sangat. Tu kata ujian. Tapi insya-Allah lah. Dia kena bermula dengan susah. Pelan-pelan insya-Allah. Baik. Inilah akidah bagi Sanusiah. Apa tu Sanusiah? Sanusiah ni gelaran yang diberikan kepada tuan pengarang kitab ni. Dipanggil akan dia Imam Sanusi. Kenapa Imam Sanusi? Okey. Pagi ni kita nak tengok biodata dia dulu sikit. Dia gini, tak kenal maka tak cinta. Itu bukan ayat jiwang tu. Itu ayat ahli agama, orang menuntut ilmu. Makna tak kenal maka tak cinta, makna kalau mu tak kenal Islam, mu takkan cinta Islam. Mu tak kenal Rasulullah, mu takkan cinta pada Rasulullah. Mu tak kenal Allah, mu takkan cinta pada Allah. Mu tak kenal pengarang kitab, maka kamu takkan ada rasa lahir kecintaan terhadap kitab, pengarang kitab ni. Kita ni mengaji biar sampai kita kasih dengan kitab ni. Bila kasih,
Kita ni macam orang, macam guru kita sayang. Kan? Sampai kita peluk. Ana dulu ngaji sampai peluk kitab sambil tidur. Kasih sayang. Kita pun jaga susun elok-elok. Ni kadang-kadang, tak maaf cakap lah, kadang campak-campak je kitab. Tak ada rasa hormat. Tak ada rasa izzah kebesaran atas kitab ni. Sedangkan ilmu yang ada dalam ni, ilmu yang tidak ternilai harganya. Tak ternilai. Sebab itulah saya susah nak meninggalkan Tok Guru Siddiq Nur ni. Lepas tu saya masih lagi duduk dengan dia. Kalau kira-kira hampir kat 8 tahun dah rasanya. Sebab apa? Sebab kenangkan jasa dia mendidik kita. Ilmu yang dia ajar kat kita ni. Dia tak ambil yuran. Pondok An-Nur tu daripada mula dulu sampailah lal, tak ambil yuran. Sebarang duit tak ambil. Ngaji percuma. Kalau ikut ilmu yang dia ajar ni, dia boleh letak harga mahal. Sebab ni mahal ilmu ni. Ana dulu di masa kerja Ana duduk di Selangor. Asalnya orang Selangor. Duduk kerja di Damansara. Habis kerja waktu office pergi mengaji Quran, nak membetulkan bacaan Quran kita. Mengaji tajwid, makrah huruf apa semua. Kelas Quran tu kena bayar 1 bulan RM300. Sebab nak bayar sewa bangunan apa semua tu. Nah, 300 1 bulan kena bayar. Nak belajar satu ilmu je, iaitu ilmu tajwid. Tok Guru di pondok mengajar habis macam-macam ilmu. Tauhid mengajar, fiqh mengajar, tasawuf mengajar. Dulu pula ada lagi tafsir Quran pun mengajar. Macam-macam ilmu. Nah, kalau belah malam tu ada pula ustaz daripada luar datang mengajar pula ilmu hadis. 1 sen tak ambil duit. Nah, daurah kita ni mana ada kena bayar. Yang kita kena bayar tu ferry je lah. Nah, yang ni tak ada bayar. Nah, kalau ikut patut kita bayar. Sebab ilmu ni mahal. Ilmu ni lah yang nak menentukan kita ni dalam syurga ke atau dalam neraka selama-lamanya. Kalau tak kena faham ilmu ni, melingkuklah dalam neraka selama-lamanya. Sebab tak sah iman. Dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang, dia kata siapa yang mati dalam keadaan tidak sempat ataupun tak mengaji ilmu akidah, maka matinya mati fasik. Matinya sama taraf dengan orang mati berzina, walau dia tak pernah berzina. Kira lembut lagi tu. Dalam kitab Faridatul Faraid, disebut pula siapa yang tak mengaji ilmu akidah dan dia hanya bertaklid sahaja sepanjang usia hidupnya, dia ikut-ikut orangnya, tapi dia tak ada kefahaman tentang ilmu akidah, maka sah-sah orang ini kafir, dia kata. Lagi tu kafir tu apa? Tu kita takut kan? Tu kita takut. Ada masa saya mengaji dengan Tok Guru dulu di pondok, bila dengar macam ni kita jadi seriau. Benar fikir nak kita fikir apa? Kita fikir ahli keluarga kita. Tak payah jauh lah, ahli keluarga kita sudah. Mak ayah kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita. Nah, adakah mereka mengaji tentang ilmu akidah? Ngaji sifat 20 ni, ngaji tak mengaji? Kan? Jiran-jiran kita, kawan-kawan kita tak mengaji. Akhirnya tak tahu tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Dikhawatiri mati mereka itu Allah tak terima iman. Itu kita takut. Kan? Itu. Sebab rentetan dia begini. Iman makna apa? Iman ni bahasa Arab, bahasa Melayu artinya percaya. Untuk dapat percaya, dia kena kenal. Untuk dapat kenal, dia kena tahu. Untuk tahu, dia kena ada ilmu. Dia punya kronologi dia, rentetan dia tu. Maknanya adanya ilmu baru kita dikira tahu. Bila kita tahu, kita akan kenal. Bila kita kenal, kita akan percaya. Bila kita percaya, itulah namanya iman. Maknanya untuk sampai kepada iman mesti bermula dengan ilmu. Jadi kalau ilmu ni lagi sudah tidak ada, macam mana boleh dikatakan dia ni iman? Contoh kita nak percaya kat seseorang, kita kena kenal dia. Habis-habis daurah ni datang satu orang, ustaz, meh pinjam 5,000 ustaz. Kita terkejut dengar 5,000, tengok muka atawah-atawah kita tak kenal pun. Kalau kenal boleh tahan kira ni siapa dia ni. Tak adalah, tak payah banyak tanyalah, ni memang pinjam 5,000. Kita kata, tak payah kata 5,000, RM5 pun nak bagi, fikir banyak kali. Kamu ni siapa dia? Tak ada, tak bawa duit.
Ada duit ada. Terpaksa bohong. Sebab tak kenal siapa dia. Kita tak percayalah kat dia. Bila kita tak kenal dia, kita tak percaya dia. Tiba datang seorang lagi datang. Ustaz, nak pinjam 5,000 je. Ambil ni 10,000. Bagi pula 10,000. Awan pun tanya, yang tadi hang tak bagi ni, hang bagi. Dia minta 5,000, hang bagi 10,000. Hang kenal Awak tak kenal, adik aku, dia kata. Oh, adik dia. Patutlah pun. Aku kenal sangat dia. Kalau pinjam memang tak bayar. Contohlah. Tapi nak cerita kenal. Bila kenal, percaya tak? Percaya. Bila kenal baru membawa kepada percaya. Percaya tu panggil iman. Jadi kalau kamu tidak kenal Allah, macam mana kamu boleh percaya pada Allah? Hatta manusia tadi pun kamu kena kenal dia dengan kenal jumpa depan mata, baru kamu percaya dia. Ini kan Allah, kita tak nampak Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah, macam mana nak percaya Allah yang gaib tu, yang kita tak hadir pada mata kita? Kita tak nampak Allah. Macam mana kita nak percaya satu benda yang tidak nampak? Kalau bukan mesti dengan jalan menuntut ilmu, belajar tentang sifat-sifat Allah. Siapa Allah? Itulah namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifah. Orang Melayu panggil ilmu makrifat. Orang makrifah patutnya, dia sebut makrifat. Dia kata tak boleh ngaji ilmu makrifat, tinggi dia kata. Memanglah tinggi, mu simpan kitab atas almari tinggi ya. Nak ambil pun tak sampai. Lain kali datang kuliah kitab pun tak bawa. Ada. Ada. Tinggi tak tinggi kena mengaji. Sebab inilah, sebab Nabi kata dah, awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Dalam Quran pula Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah kepada aku. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, makna liya'budun itu liya'rafu. Mana kalau kita tafsirlah ayat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan taklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk mereka menyembah kepada aku. Kita tafsir liya'budun pada liya'rafu, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal aku. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Jadi Allah cipta kita ni atas muka bumi ni bukan sibuk pergi ke laut, bukan sibuk pergi jabat kerja, bukan. Itu sampingan. Adapun Allah cipta kita ni, kita dicipta sebagai hamba kepada Allah. Bila kita nak pakai gelaran Abdullah, hamba Allah, Allah tu siapa? Kita kena kenal. Bila kita kenal Allah, barulah ya kita dipanggil hamba kepada Allah. Ni Allah tak kenal, mu sebut hamba Allah, hamba siapa? Tiba-tiba dia lebih kenal dunia. Tu bukan hamba Allah, tu hamba dunia. Ni yang jadi hari ni, zaman hari ni. Orang lebih kenal dunia daripada kenal yang mencipta dunia. Maka dia bukanlah nak Abdullah, tapi dia Abdud dunia. Dia adalah hamba kepada dunia. Sebab tu dia sanggup buat apa saja demi dunia. Betul tak betul? Kalau bos jabat suruh pergi dekat Sabah, pergi tak? Pergilah. Bos suruh. Tak payah kata Sabah. Bos kata kamu kena hantar posting kerja dekat Australia. Pergi tak naik flight? Pergi. Nah, tapi kita kata ni ada pengajian akidah di Pulau Bangkong. Oh, sibuk. Tak boleh pergi. Dah mu hamba siapa ni? Tu. Kalau hamba Allah untuk belajar kenal Allah, mana tempat dia sanggup rendah? Dalam hutan dia sanggup rendah. Sebab dia kenal siapa Allah. Dia nak kenal Allah tu Tuhan dia. Tapi kenal dunia, kalau dia kenal dunia, apa rintangan depan pun dia sanggup redah demi nak dapat dunia dia. Pangkat, jawatan, duit ringgit, yang akhirnya akan lebur segala-galanya. Beli kereta mahal, akan hancur juga kereta tersebut. Beli pakaian akan lusuh. Beli makanan akan menjadi taib. Belilah apa pun barang dunia, dia akan hancur dan rosak dan akan hilang gitu saja. Tapi kalau kita mendapat Allah, Allah tak pernah hilang, Allah tak pernah hancur. Allah bersifat dengan sifat baqa. Itu kepentingan memahami ilmu akidah. Ada. Aduh. Baik. Jadi Sanusiah ini dia gelaran bagi Imam Sanusi. Siapa dia Imam Sanusi? Nama betul dia ialah imam tu gelaran dia. Gelaran imam ni untuk tokoh ilmu yang sangat tinggi.
Ada maklumat yang saya dapat bahawa untuk mendapat title imam, sekurang-kurang 300,000 hadis mesti ada dalam kepala. 300,000 hadis mesti ada dalam kepala, berserta dengan sanad, bukan hadis mata. An tu semua dia hafal. Haddathana tu semua dia. Semua dalam kepala. 300,000 hadis. Kalau hadis 300,000, Quran tak payah cakap lah. 30 juzuk tu semua ada dalam kepala ni. Kita sini baru hafal Quran 30 juzuk, berbangga-bangga dah dengan gelaran Al-Hafiz. Orang Arab di luar sana kalau mengaji, Al-Hafiz tu dia bukan buh nama belakang. Kita contoh Muhammad Syakir bin Nasar, Muhammad Syakir Al-Hafiz, kita buh belakang contoh dah. Kalau di luar negara, Al-Hafiz dia buh depan. Al-Hafiz bla 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 nama. Al-Hafiz yang kat depan tu maksud bukan hafal Quran 30 juzuk. Quran pun dia hafal, hadis pun dia hafal, kitab pun dia hafal. Ini sepatutnya kalau mengaji pondok, mana-mana pondok pun biasanya lah, kitab Matan Ummul Barahin ni Tok Guru wajibkan hafal, kena hafal. Yang bernama matan ni semuanya kena hafal. Ada kalau ikutkan. Ada satu orang ulama tu Syekh Nursi Badi'uz Zaman. Ini lagi hebat. Tak payah kata kitab, tak payah kata Quran, tak payah kata hadis, kamus dia hafal. Tak pernah kita dengar orang hafal kamus. Dia hafal kamus. Ni apa makna, ni apa makna. Kamus dia dalam kepala. Bila ditanya macam mana hidup dia boleh jadi macam tu, kuat betul ingatan dia sampai kamus pun dia hafal. Rupanya ditanya-tanya salah silah keluarga dia, mak dia kalau nak menyusukan dia masa dia baby dulu, mak dia takkan nyusukan dia, melainkan mak dia mesti ambil uduk dulu. Nak nyusu dia, mak dia ambil uduk dulu, susukan anak tu. Berkat daripada jaga kesucian tu, anak tu lahir bijak, hebat. Sampai ke kamus pun dia hafal. Oh, dahsyat. Tu kata, kita tak payah kata kamus. Kitab yang kita ada pun memang kita tak ingat dah. Tak payah kata nak hafal, kitab pun tak ingat tak mana. Ada kitab tu. Tapi pun mana tak tahu. Ilah dah macam mana kita. Jadi itu tarah imam. Bukan maksud imam ni imam semayang. Imam semayang apa? Imam haji, imam surau. Ni imam dari sudut ilmu. Imam, gelaran imam ni kalau zaman lah mungkin adalah, tapi tak ramai dah. Tak ramai dah yang boleh dapat gelaran imam. Paling tinggi zaman lah ni syekh lah. Syekh bawah lagi pada imam. Imam atas lagi. Tu macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Tu semua tahap tinggi-tinggi belaka tu. Dia bukan syekh lah tu, imam. Zaman kita hari ni paling tinggi boleh lah syekh lah, syekh, baba, tok guru. Itu pun hebat dah. Hebat dah tu, kita pun tak boleh tanding dah. Kiai, buya kan. Tu. Kita tahap ustaz pun payahlah. Kita nak ngaku ustaz pun tak segan nak ngaku ustaz. Orang panggil ustaz nak buat macam mana? Kita tak bahasakan diri kita ustaz tak? Sebab nak ngaku pun segan, ilmu tak banyak. Baik. Ni pun kan saya nak ni, Tok Guru suruh. Dan saya malam tadi dah tazkirah. Kan? Mana? Lepas tu Tok kata yang tolong lah. Jadi terpaksa masuk tengah-tengah malam naik bot. Tok Guru suruh tak boleh elak lah. Kita ni dengan guru kena walak sungguh dengan taat. Kalau Tok Guru suruh, guru kita suruh, taat buat. Tak gerti buat, belajar. Cuba gak buat. Jangan bagi apa sebarang alasan, kerana di situ ada keberkatan. Jangan study hard tapi study smart. Saya ngaji pondok dulu, ada kawan-kawan jenis study hard. Tahu study hard? Pulun lah dia, siang malam tengok kitab, tapi tak jadi apa kak lepas tu. Sebab dia hanya study hard, dia bukan study smart. Study smart ni macam mana? Study dengan cara bijak. Time mengajilah, time disuruh khidmat. Ada time Tok Guru minta tolong. Sibuk macam mana pun, tinggal habis kerja kita, buat apa guru kita suruh. Redha Allah ni terletak pada dua tempat. Satu redha ibu bapa, yang kedua redha guru. Mak ayah kita jaga jangan derhaka, guru kita kena jaga jangan derhaka. Kalau kita tak dapat redha mak ayah, tak dapat redha guru, redha Allah tak dapat. Jangan beranganlah. Lepas tu kita kena jaga. Jangan sampai melukakan hati guru kita. Kita buatlah sehabis mana yang kita mampu buat. Imam Abu Abdullah
Abu Abdillah ni bapa Abdillah. Abu tu makna bapa, Abdillah tu nama anak dia. Orang Arab dulu-dulu memang macam tu, dia suka menggunakan nisbah nama anak dia. Nah, Abu bapa Abdillah, maknanya dia bapa kepada Abdillah. Abdillah tu anak dia. Contohlah ni contoh nama saya, nama anak saya Omar, tapi saya tak nak pakai nama Syakir. Saya orang tanya nama apa? Abu Omar. Abu Omar tu makna diketahui bahawa anak dia Omar. Dia ni bapa si Omar. Contoh. Macam inilah Imam Abu Abdillah. Nama betul dia Muhammad. Itu nama Muhammad. Satu lagi lah, sepanjang saya duduk mengaji kitab-kitab ni macam-macam, kita duduk buat kajian, tengok kebanyakan nama ulama-ulama besar, nama pengarang kitab dan sebagainya, kebanyakan mereka nama Muhammad. Memang dah istimewa dah, sebab tu nama Nabi Muhammad. Jadi sebab tu kalau ada anak lelaki, jangan tinggal nama Muhammad. Nak boh nama apa belakang boh lah, tapi depan biarlah letak Muhammad. Sebab moga-moga kemuliaan Nabi Muhammad ada, nak dapat tercurah, tak banyak pun sikit pun jadilah pada dia. Banyak. Nah, nama Imam Ghazali nama Muhammad. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ni Imam Sanusi Muhammad juga. Banyak lah kalau kita buat kajian, ulama-ulama hebat-hebat belaka, semua namanya, kebanyakan mereka namanya Muhammad. Kalau tak Muhammad, Ahmad. Ada. Tu. Moga-mogalah kan. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf, nama ayah dia. Bin Umar, atuk dia. Bin Syu'aib, moyang dia. Al-Sanusi. Beliau merupakan seorang ulama dari sebuah tempat yang bernama Tilmisan. Di mana Tilmisan? Algeria. Okey, baik. Kenapa beliau digelar sebagai Al-Sanusi? Kerana dinisbahkan kepada Sanusah. Sanusah ni apa dia? Satu daripada kabilah Al-Barbar di Maghribi. Kalau di Arab ni, dia orang ikut hidup mereka tu berkabilah. Kabilah ni maknanya kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan, kalau macam tempat kita kampung lah, ni kampung mana, ni kampung mana, ni kabilah dia duduk satu tempat, tu kabilah. Jadi salah satu kabilah di Al-Barbar di Maghribi ni, nama tu kabilahnya kabilah Sanusah, maka dia dinisbahkan pada kabilah dia. Jadi imam dipanggil mana? Imam mana ni? Imam Sanusi. Maknanya faham orang kabilah Sanusi, kabilah Sanusah. Kenapa jadi si belakang? Asalnya Sanusah. Bila diarabkan, memang dia akan jadi ya kat belakang. Apa-apa pun. Contoh macam kita nak nisbahkan nama tempat kita Perak. Jadi Al-Firaqi, dia jadi ki belakang. Dia jadi ditambah ya belakang. Kalau Pangkuh, kita mengaji sini, dapat ijazah dengan Tok Guru. Kitab ni di Pangkuh, kita pun keluar-keluar jadi ustaz tu. Lepas tu kita nak nisbahkan, sebab kita berjaya dapat ilmu di sini, kita pun namakan kita Al-Pangkuri. Boleh kan? Cuma pelik orang dengar kan? Tapi tak ada masalah, ada je kan? Itu. Beliau juga digelar dengan gelaran Al-Hasani. Kalau ikut gelaran ni panjang, Imam Sanusi Al-Hasani. Al-Hasani pula ambil mana? Kerana dinisbahkan kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Makna fahamnya, dia adalah keturunannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi, bukan calon-calon orang. Al-Hasani ikut susun jalur cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mengikut kepada sebelah ayahnya. Itu. Beliau juga diberi gelaran Al-Tilmisani. Imam Sanusi Al-Hasani Al-Tilmisani. Tilmisan ni dinisbahkan kepada nama tempat yang dia lahir, tempat yang dia membesar, iaitu di Tilmisan, yang terletak di Algeria. Terpulang lah. Nisbah-nisbah ni bukan nak kata dia ni, kadang orang kita salah faham. Kita nak buat nisbah kat diri kita pun boleh. Ustaz Syakir, contoh Ustaz Syakir Nasuha An-Nuri. Apa An-Nuri tu? Dia dulu mengaji pondok An-Nur. Boleh.
Tujuan nisbah tadi untuk pengenalan diri, siapa dia. Selalu kadang-kadang dinisbahkan pada nama tempat, kadang dinisbah pada keluarga, ikutlah apa yang dia nak nisbahkan, tak ada masalah. Kan? Macam Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, di belakang nama dia Makki. Makki mana? Mekah. Duduk mengaji di Mekah lama. Siapa yang mengaji di Mekah lama akan nisbah dengan dia Al-Makki. Ada macam guru Quran anak Syekh Suruh Syihabuddin An-Nadwi. An-Nadwi itu ambil daripada nama tempat Nadwah. Nadwah ni di India, tempat dia mengaji di kat India. Ikutlah. Kita mengaji di Batu Hampar, kan? Berwas Al-Batu Hampari. Atau Al-Berwasi, tu ulang. Jangan Al-Basi dah lah. Ada. Baik. Itu sedikitlah pengenalan kita terhadap Al-Imam Sanusi. Jadi fahamlah kenapa dinamakan ini Sanusiah. Jadi kalau orang tanya apa Sanusiah, ini gelaran bagi nama tokoh ni, Al-Imam Sanusi. Untuk makluman kita bersama, Imam Sanusi ni dia karang kitab tauhid banyak. Banyak. Ya, dikarang banyak. Ada yang dinamakan dia Al-Aqidah Al-Wusta. Ada yang dinamakan dia Al-Aqidah Al-Sugra. Ini nama dia Ummul Barahin. Nama lain dia banyak nama. Nama lain dia Al-Aqidah As-Sugra. Al-Aqidah Al-Wusta dia tebal lagi daripada ni, kan? Al-Aqidah As-Sugra inilah. Kemudian Al-Aqidah Aqidah Sugra As-Sugra, lagi nipis pada ni. Sugra tu makna kecil, lagi kecil dari kecil. Lepas tu ada lagi kecil namanya Al-Muqaddimah, ataupun Al-Muqaddimah. Itu lagilah selai. Lagi kecil halus. Jadi ini semua Imam Sanusi lah. Kalau ikut banyak lagi kitab yang dia karang. Dia hidup pada tahun 838 atau 839 Hijrah. Maknanya bila sebut 838, dia hidup pada kurun berapa? Kurun ke 3, ke 5, 800. Ikut ke depan, kurun ke 8. Faham? Ataupun kurun ke 9. Ni. Jadi maknanya dia hidup di zaman salaf ke atau zaman khalaf. Kita kena faham. Salaf ni kurun 1, 2, 3 saja. Yang tahun dia depan angka dia nombor 1, 100 tahun atau 200 tahun atau 300 tahun. Itu dipanggil zaman salaf. Zaman apa kena mengena? Salaf ni maksudnya zaman tu zaman salafus soleh. Kenapa panggil zaman salafus soleh? Waktu tu boleh kata rata-rata orang semua alim belaka. Rata-rata. Nelayan pun alim. Dan yang kata tu imam, semua alim. Tukang sapu sampah alim, semua alim. Dalam alim warak pula, amal banyak, ibadat banyak. Sehingga kan dalam kitab-kitab, antaranya kitab Qatrul Ghaisiyah, antaranya kitab Bidayatul Talibin, banyak lagi lah kitab-kitab yang menceritakan tentang perihal mereka ni. Dikatakan mereka ni paling-paling kurang lah lekeh-lekeh semayang sunat 1000 rakaat. Khatam Quran sehari semalam. Yang hebat sikit 3 kali khatam sehari. Zaman tu, zaman memang jago-jago, hebat-hebat belaka. Alim, warak, itu panggil zaman salafus soleh. Zaman ni lah lahirnya imam-imam besar. Antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Ni lahir waktu tu, 300 tahun tu. Jadi itu panggil zaman salaf. Sebab tu ulama-ulama yang lahir pada zaman salaf ni, ulama sekarang tak boleh petikai. Kenapa tak boleh petikai? Kalau nak petikai ilmu dia, lawan dulu amal dia. Boleh semayang 1000 rakaat, tak boleh, diam. Jangan cakap banyak. Baru ngaji BA Hons, UIA ke apa, baru 4 tahun ngaji degree, dah ngaku boleh nak lawan Imam Syafi'i. Mengat siapa dia? Tu dahsyat. Tak percaya, tanya tok guru, kan? Sarang tu namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab cerita, Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dia berniaga. Bukan ibadat aja, dia hidup macam biasa, macam kita kak. Dia berniaga, dia ada kedai, barang dia jual ni barang-barang kaca, cawan kaca, pinggan kaca, macam tu. Dia jual barang-barang kaca. Dikatakan sebelum dia buka kedai dia,
jadi amalan rutin dia akan semayang sunat 400 rakaat baru buka kedai. Bukan 4 rakaat, 400 rakaat. Kalau kita semayang 400 rakaat, pukul apa nak buka? Nak pukul 12 malam mau buka, orang balik lah. Betul ada tak yang tanya, dan ke Ustaz dia semayang banyak-banyak, lepas tu dia nak buat kerja apa semua lagi, dan ke? Dan sebab kita kena ingat Allah firman kan dalam Quran, wal asri, demi masa. Jadi masa ni milik siapa? Allah. Masa ni makhluk yang Allah cipta, Allah, kepunyaan Allah, Allah yang jaga masa. Disebabkan mereka menghargai masa yang Allah beri pada mereka, Allah panjangkan masa dia, sehingga kan dia sempat mengerjakan ibadat yang banyak-banyak, dalam masa yang sama sempat juga mengurus urusan dunia dia. Kita hari ni buat apa semua tak dan. Yang ni tak sempat, itu tak sempat, ni tak sempat, itu tak sempat. Sebab apa? Sebab Allah sudah tarik nikmat masa. Allah dah tarik nikmat masa. Lagi nak dekat hari akhirat, lagi nak dekat kiamat, masa ni Allah tarik sikit. Sebab tu kita hari ni rasa masa tu begitu pantas, cepat. Akhirnya setahun dirasakan sebulan, sebulan dirasakan seminggu, seminggu dirasakan sehari, sehari dirasakan 1 jam, 1 jam dirasakan seminit, seminit dirasakan sesaat. Memang betul tak? Jam celik dah 7.30 dah kita. Habis dah satu sesi. Tak? Sehari tengok sekejap. Tadi semalam baru kita masuk Pangkuk, dah malam, ni dah hari kedua. Kejap. Jam celik lagi malam lah. Jam celik hari kedua, hari 3, 4 habis. Kejap je. Kan? Seminggu laju gitu. Lepas kita habis sembahyang Jumaat, baru nak ingat khutbah Jumaat lepas. Dah Jumaat lagi. Kejap je, sebulan cepat, semua cepat. Sebab apa? Allah dah tarik dah nikmat masa, sehingga kita tak dapat memanfaatkan. Sebab tu mana yang kita sempat, buatlah sehabis mungkin sebelum masa ni tamat buat kita. Jadi itu tahun kelahirannya. Jadi maknanya Imam Sanusi bukan lahir di zaman salaf, tapi Imam Sanusi ini lahir di zaman khalaf. Sebab itulah Imam Sanusi tidak membawa ajaran yang baru, tapi dia mengikut ajaran yang telah disusun oleh ulama-ulama salaf. Mana ulama salaf? Iaitulah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali alim, tersangat-sangat alim. Dikatakan berpuluh ilmu dalam dia. Dia seorang ada puluh ilmu. Kita baru ngaji tauhid, satu ilmu, fiqh satu ilmu, tasawuf satu ilmu, baru 3 ilmu. Imam Ghazali ni berpuluh-puluh ilmu. Kata ada 60 ilmu kalau tak silap pada dia. Dia seorang. Mana dia alim? Bukan sekadar alim ilmu akidah ni, ilmu sains pun dia alim. Imam Ghazali hebat. Sehingga kan ditanya akan anak murid dia, kenapa imam tak buka mazhab sendiri? Sebab imam sudah layak. Dia sudah imam mujtahid, imam yang dia punya ilmu sangat tinggi. Dia boleh buka mazhab dia sendiri. Apa jawab Imam Ghazali? Aku bukan lahir di zaman salaf, aku lahir di zaman khalaf. Imam Ghazali lahir pada tahun 500 lebih, 500 tahun lebih. Jadi dia lepas daripada 300 tahun. Lepas 300 tahun ni maknanya khalaf. Jadi aku lahir di zaman khalaf, bukan salaf. Maka aku kena ikut ulama yang lahir di zaman salaf. Siapa di zaman salaf? Imam Syafi'i. Jadi sealim-alim Imam Ghazali pun bermazhab Imam Syafi'i. Tu kena faham situ. Ini turutan. Sebab tu kita mengaji pondok, kita faham turutan tingkat kedudukan. Jangan sampai lah saya setengah orang macam tu lah baru ngaji ijazah apa semua, dia rasa dia nak boleh cabar ulama-ulama dulu. Dia boleh petikai pula, yang ni hadis ni tak sahih, walaupun hadis tu dalam kitab sahih, Sahih Bukhari. Ada dia kata hadis kitab tu hadis Sahih Bukhari. Dia kata tak semua dalam kitab hadis Sahih Bukhari hadis sahih. Lepas tu apa nama dia Sahih Bukhari? Dia boleh petikai pula hadis Imam Bukhari. Dia ingat siapa Imam Bukhari tu? Dia ingat Haji Bukhari. Haji Bukhari dia boleh tikai. Ini Imam Bukhari. Mau ingat siapa dia? Baik. Dan Imam Sanusi wafat pada tahun 895 Hijrah. 895. Ini sebagai pengetahuan kita lah. Selalunya yang diambil kira, yang diambil tahu tahun kewafatan. Kalau orang mengaji bab sirah ataupun manakib guru ni, dia akan hafal nama-nama guru,
dan tarikh ataupun tahun kewafatan guru tu. Baik, selesai sanusiah. Matan Umul Barahin. Matan Umul Barahin. Apa makna matan? Makna matan ialah teks yang pendek kemudian disusun seperti syair. Biasanya matan-matan ni dia ada lagu. Biasanya. Tapi itulah turun temurun tak disampai-sampaikan, akhirnya hilang lah. Banyak yang dah pupus. Tinggal yang ada matan Aqidatul Awam, masih lagi ada qasidah dia, ada lagu dia. Matan Umul Barahin ada matan Umul Barahin pula. Matan apa nama tu? Matan Jurumiyah ada lagu dia. Matan Umul Barahin ni pun kalau ikut dia ada lagu dia, tapi kita tak tahu dah. Sampai kat kita tak dapat. Tujuan dibuat lagu tu bukan lagu menyanyi tu. Maksud lagu ni ada rentak. Cara baca dia tu ada rentak. Tujuan rentak memudahkan hafal. Memudahkan hafal. Sebab kitab ni kalau ikut pondok-pondok lah kena hafal. Ni. Lepas tu ayat dia pendek-pendek. Sebab tu kitab ni nipis. Walaupun kitab ni kitab kecil, saiznya pun kecil, kitabnya pun nipis, tapi kitab ni jadi kitab induk bagi segala kitab tauhid. Sebab tu dinamakan dia Ummu, ibu. Sebab inilah ibu dia. Semua kitab tauhid yang kita mengaji, kitab-kitab yang lain, puncanya sini. Tak kira lah kitab apa, Risalah Tauhid, Usul Tauhid, Aqidatun Najin, Durus Samin, Bakuratul Amani, lagi apa lagi? Misbahul Munir. Banyak lagi lah. Ainur Redha. Macam-macam lagi. Macam semua kitab-kitab tadi tu, dalam bab Fadilatul Faraid ke apa ke, semua kitab tauhid tu asas dia, rujukan pertama dia Matan Umul Barahin. Sebab tu bila mengaji pondok biasanya mesti macam itulah kot. Mana-mana pondok pun mesti bila mengaji bahagian akidah akan dimulakan dengan Matan Umul Barahin dulu. Mesti mengaji ni dulu. Lepas tu baru dia mengaji syarah dia. Syarah dia banyaklah. Syarah kepada Matan Umul Barahin ni Aqidatun Najin. Lagi banyak lagi, Durus Samin. Yang ada kat saya ni Al-Anwarul Bahiyah. Ini syarah kepada Matan Umul Barahin. Kemudian Al-Barahin, apa maksud dia? Al-Barahin jamak bagi burhan. Jangan tengok burhan. Burhan tu maksudnya bukti ataupun dalil. Al-Barahin jamak, maknanya bukti-bukti atau dalil-dalil. Sebab nanti kita akan tengok isi kitab ni penuh dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Setiap satu sifat dia bawa bukti dia. Cumanya dalam kitab Matan Umul Barahin dia bawa dalil ada dua. Dalil pecah pada dua. Satu namanya dalil dalil akli, satu lagi dalil naqli. Satu dalil naqli, satu dalil akli. Nun qaf lam ya naqli, satu lagi akli ain qaf lam ya. Dalil naqli, nun naqli itu maknanya naqal. Naqal ni maknanya cedokan. Makna dalil tu diambil daripada dalil Quran atau dalil hadis, itu dipanggil dalil naqli. Sama ada diambil ayat Quran atau diambil ayat hadis. Itu dalil naqli. Satu lagi dipanggil dalil akli. Dalil akli ni ain qaf lam ya akli, akli itu makna akal, dalil akal. Sebab ilmu tauhid bersabit dengan akal. Nanti kita akan belajar hukum akal. Dia bersabit dengan akal. Jadi pakai akal saja kita boleh fikir tentang ketuhanan ni macam mana. Jadi dalam kitab Matan Umul Barahin, Tok Syekh bubuh kebanyakannya dalil akli. Dia bubuh dalil akli untuk memudahkan lagi kita senang faham. Sebab kalau main dalil nakli payah juga. Orang-orang yang dah biasa hafal-hafal Quran, baca Quran, hadis apa semua, senanglah. Tapi kita yang tak berapa hafal sangat ayat Quran, tak berapa hafal hadis ni, kita berpegang pada dalil akli. Dalil akli mudah untuk bahagian awam, umum. Ada insya-Allah. Kalau nak mengaji dalil nakli, pakai kitab-kitab yang lain. Mana tahu lepas kita khatam kitab ni, bila-bila pula Tok Guru nak buat lagi daurah, kita buka pula kitab lain pula. Pada banyak lagi kitab. Mengaji ilmu tauhid jangan berhenti. Kita dah khatam kitab ni, kita ngaji pula kitab yang lain. Kalau kita ngaji kitab yang sama pun tak apa. Kita dengar ada Tok Guru lain pula buat, Tok Guru lain pula syarah.
Kita pergi dengar. Sebab syarah setiap guru mungkin berbeza, tetapi makna matlamat yang sama, maknanya kepada makna yang sama. Cuma lagi kita mengaji banyak kitab, lagi kita mengaji banyak guru, lagi banyak input kita dapat. Bila lagi banyak input kita dapat, lagi kuat kita punya akidah tu, kemantapan akidah tu makin kuat. Rajin-rajinkanlah memburu majlis ilmu, kan? Ada banyak lagi kitab, Baqaratul Amani, kan, Usul Tauhid, Risalah Tauhid, Aqidatun Najin. Kalau nak ambil tauliah, kena ni Aqidatun Najin, tauliah negeri Perak. Dia kena ni belajar kitab Aqidatun Najin. Jadi itulah yang disebut sebagai Matan Umul Barahin. Jadi ibu segala bukti. Inilah kitab dia. Jadi ini untuk sesi yang pertama. Kita rehat. Kita akan masuk balik pukul 8. Boleh? Jadi berehat saja, jangan minum. Kalau bukan bulan puasa boleh kita buat minum-minum. Ni tak. Jadi rehat sajalah, nak pusing-pusing badan ke apa, nak jogging sekejap ke. Kan? Nak pergi mandi laut tak boleh lah. Nak jalan-jalan pantai ke apa, pergi tandas ke, boleh. Jadi kita tangguh majlis kita sekejap, nanti pukul 8 kita sambung balik. InsyaAllah dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita mempersilakan qasidah untuk mengalunkan satu lagu sebagai penutup kita untuk solat yang pertama. Sallallahu alaihi
di batu ular, berpelunas Sayyidina Abu Bakar, amanah sakit di batu ular, dihalang menatap Sayyidul Bashar, air liur Nabi jadi Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi. Allah Allah Allah. Sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi. Oh Sayyidina Muhammadun, oh Sayyidina Ahmadun, oh Sayyidina Taha, oh Sayyidina Mutahharun, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam. Allah Allah Allah. Sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi. Oh Sayyidina Rasulullah, oh Sayyidina Habibullah, oh Sayyidina Safiyullah, oh Sayyidina Najiyullah, oh Sayyidina Kalimullah, oh Sayyidina Khalilullah, sallallahu salam alaihi, 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 sallallahu salam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala آله وصحبه وزوجاته وذرياته.